Alhamdulillah Allah pilih kita pada malam-malam akhir Ramadan. Tapi malam pertama bulan Zulhijjah ni tak apa ramai yang menghargainya. Maka syukur banyak-banyak pada Allah bila Allah pilih kita di kalangan mereka yang menghargainya. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ini kita baca dulu zikir bulan Zulhijjah. InsyaAllah tuan-tuan ikut ya, saya bacakan. InsyaAllah kita baca sama-sama zikir-zikir yang dibacakan oleh para ulama, yang dibaca pada setiap hari dalam bulan Zulhijjah, tak kira siang ataupun malam, setiap hari akan dibacakanlah zikir-zikir ini. Baca sama-sama ingat, dengar, ikut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwajil buhur. La ilaha illallah adada adha'afil ujur. La ilaha illallah adada qatril matar. La ilaha illallah adada awraqis syajar. La ilaha illallah adadan nabati wasyajar. La ilaha illallah adadas sya'ri wal wabar. La ilaha illallah adadar ramli wal hajar. La ilaha illallah adadaz zuhri wal thamar. La ilaha illallah adada anfasil bashar. La ilaha illallah adada lamhil uyun. La ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun. La ilaha illallah adada amma yushrikun. La ilaha illallah khairum mimma yajma'un. La ilaha illallah fil layli idza as'as. La ilaha illallah fis subhi idza tanaffas. La ilaha illallah adadar riyahi fil barari was sukhur. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis sur. La ilaha illallah adada khalqihi ajma'in. La ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yub'atsun. Allahumma salli ala Muhammad mattasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafat al-arduna bil matar wa hajja hajun wa'tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli lahzatin abada mithla dhalika kulli adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik.
Alhamdulillah. Sebenarnya bagusnya zikir tadi itu kita ulang 10 kali. Tapi kalau ulang 10 kali tak kuliah kita mengalami jadi kita baca satu kali, mudah-mudahan ada kerajinan untuk sambung lagi. Ulang 3 kali pun tak apa. Dia bukan ada spesifik kena baca yang ini juga. Sebenarnya para ulama biasanya membanyakkan amalan 10 malam pertama bulan Hijjah. Dia tak kira lah amalan apa pun, yang penting amalan baik kan? Yang penting selagi mana amalan itu dipanggil amalan yang baik, buat kan? Banyakkanlah dalam malam-malam pertama bulan Zulhijjah. Cuma yang ini yang kita baca adalah amalan sebahagian daripada para ulama yang diajarkan turun-temurun untuk kita baca, dan semuanya berbentuk tahlil la ilaha illallah dan memang disunatkan, dan Nabi SAW sendiri pun suruh banyakkan tahlil waktu ini. Okey, jadi kita terus pergi kepada kitab kita, insya-Allah kita sampai kepada sahabat Nabi SAW yang keempat, iaitu Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda. Disebutkan di sini Sayyidina Abu Darda Uwaimir ibnu Malik al-Khazraji. Okey, nama Sayyidina Abu Darda ni sebenarnya ulama berbeza pandangan. Dan nama dia ada yang kata begini dan ada yang kata lain. Tapi tak apalah, yang pentingnya gelaran Abu Darda itulah yang maknanya semua sepakat dan dikenali nama tu dengan Abu Darda. Walaupun nama sebenar tu khilaf, dia tak ada masalah. Sebab kita kata apa, sahabat-sahabat Nabi SAW ini dia bukan ada IC macam kita. Jadi biasa saja. Kadang-kadang generasi berikutnya tu dia ingat nama tu lain, tapi rupanya nama lain. Kadang-kadang generasi yang sama pun boleh tertukar nama sebenar, sebab nama timbangan itu lebih terkenal. Zaman kita pun macam tu juga. Dalam zaman kita kalau jadi begitu, kita boleh cek kat IC, senang tapi kalau contoh orang meninggal, kita biasa panggil dia dengan nama timbangan. Bila dia meninggal baru kita tahu nama sebenar dia apa, contohnya. Tak apalah. Tapi zaman Nabi SAW lagilah 1400 tahun yang dulu, maka lagilah berbeza. Ada yang kata nama dia Uwaimir bin Zaid, yang ini Uwaimir bin Malik ya. Ada yang kata nama dia bukan Uwaimir pun, nama dia Amir bin Malik. Sama je lah, Amir dengan Uwaimir ni sebenarnya sama je. Cuma Uwaimir tu dipanggil tasghir, manja dia, jadi Uwaimir. Dan ada yang kata nama dia lain lagi. Tapi apa pun semua sepakat dia daripada kabilah Khazraj. Orang Khazraj, Al-Khazraji, itu sebab disebut Al-Khazraji, orang Khazraj. Khazraj ni maksudnya orang mana? Orang Madinah. Madinah kan dua kabilah paling besar dia, Aus dan Khazraj. So ni orang Khazraj. Okey. Kemudiannya dimulakan di sini dengan kata-kata Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ni kita kenal dia orang yang kaya, dan lepas daripada ni pun kita akan baca tentang beliau, insya-Allah. Dan lepas ni Zaid bin Harisah, Usama bin Zaid, nanti kita bacalah sikit tentang beliau. So Sayyidina Abdurrahman bin Auf kata apa? Kana Abu Darda yudfa'u anhu dunya, yudfa'u ke yadfa'u, betul. Yadfa'u anhu dunya birrahataini was-sadri. Birrahataini, tertinggal alif kat situ. Rahah ni apa, telapak tangan. Telapak tangan rahah ada alif. Jadi apa dia? Abu Darda mampu menolak dunia. Itu yang kan yadfa, dia tolak. Dia mampu menolak dunia dengan apa? Birrahataini, dengan dua telapak tangan dia, was-sadr, dan dengan dada. Maksud dengan dada kat sini maksudnya dengan hati yang lapang. Maksudnya dia boleh tolak dunia dengan tangan dan dengan hati. Ada orang dia boleh tolak dengan tangan tapi hati tak tolak.
Ada orang hati tolak tapi tangan tak boleh tolak. Dan itu lebih baiklah kan. Tapi Sayyidina Abu Darda ni dia lain. Dia tangan pun tolak, hati pun tolak. Dunia memang tak ada langsung pada dia. Di tangan tak ada, di hati pun tak ada. Ada orang kan dia tak ada dunia, tapi bukan dunia tak ada dalam hati dia. Dia kalau boleh dia nak kaya, cuma dia tak dapat kekayaan, itu je. Maknanya hati dia tak tolak dunia. Jadi nampak macam tangan tolak dunia, tapi sebenarnya bukan. Dia tidak zuhud langsung sebab hati dia tolak, hati dia tak tolak dunia. Saya nak Darda, hati tolak dunia, tangan tolak dunia, dulu sekali. Ni hebatnya, bukan semua orang boleh tiru. Okay, apa dia? Nahadha Uwaymir bin Malik al-Khazraji al-Mukanna bi Abi Darda min naumihi mubakkiran. Ini cerita dia macam kisah-kisah sebelum ni. Pengarang terus bawakan salah satu kisah beliau. Jadi kisah Sayyidina Abu Darda dekat sini, satu hari dia bangkit daripada tidurnya awal. Wa madha ila sanamih, dia berjalan kepada berhala dia, alladhi nasabahu fi ashrafi makanin fi baiti min baiti. Dia letak berhala dia tu di tempat paling mulia di rumahnya. Rumah dia kedudukan yang paling strategik sekali, itu yang dia letak berhala dia. Fahayyahu wa dammakhah, dia pun memuliakan. Hayyahu, dia muliakan. Kemudiannya dhammah ni disebutkan dia meminyakkan dengan minyak wangi. Dia apa, lumur dengan minyak wangi pula dekat berhala dia. Bi anfasi ma hawahu, dengan yang paling mahal sekali. Dia pakai minyak wangi paling baik sekali pada berhala dia tu. Kemudiannya dia pi pula dia pakaikan, summa alqa alaihi thawban jadida, dia pakaikan pula pakaian yang baru, min fakhiril harir, daripada sutra yang paling lembut, yang paling elok sekali. Bismillah. Ahdahu ilaihi bil ams, yang diberi hadiah kepadanya kemarin. Ahadut tujar al-qadimina alaihi minal Yaman, daripada seorang peniaga yang baru sampai dari Yaman. Peniaga tu baru bagi dia pakaian paling mahal, sutra paling mahal, minyak wangi paling harum, dipakaikan dekat berhala dia. Kan rugi sungguh. Tapi itulah cerita dia sebelum Islam. Cerita dia sebelum Islam, Abu Darda ni macam tu. Punyalah dia muliakan berhala dia. Walam martafa'ati syamsu, apabila matahari naik, ghadara Abu Darda manzilahu, dia pun keluar daripada rumah dia, meninggalkan rumah dia, mutawajjihan ila matjari, pergi ke kedai dia, pergi ke pusat jualan dia. Fa iza syawari' Yathrib wa turqatuha, dan waktu tu jalan-jalan di Yathrib, lorong-lorong di Yathrib sempit dengan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka baru pulang dari Badar, dan di hadapan mereka ada kumpulan-kumpulan daripada tawanan-tawanan orang kafir Quraisy. Kan Nabi SAW perang Badar kan dapat bawa balik tawanan. So Nabi baru bawa balik tawanan Quraisy. Kemudiannya waktu tu Abu Darda dia cuba jauh daripada mereka. Fazwarra anhum, dia cuba mengelak daripada mereka, orang Islam. Lakinnahu ma labisa an aqbala ala fatan minhum yantami ila al-Khazraj, tapi walaupun dia cuba mengelak, dia nampak juga ataupun dia sampai juga pada seorang anak muda daripada Khazraj, maknanya kabilah dia yang kita sebut tadi, dia daripada kabilah Khazraj. Jadi dia jumpa anak muda tu, dia terus tanya tentang Abdullah ibnu Rawahah. Dia tanya tentang Abdullah ibnu Rawahah. Maka anak muda tadi kata apa? Anak muda tadi kata, Abdullah bin Rawahah telah berjuang dengan sehebat-hebatnya, dan dia pulang dalam keadaan sejahtera dan dalam keadaan memperolehi harta tawanan, harta rampasan, ghanimah.
Dan waktu tu Abu Darda pun tenang dengar benda tu. Kenapa? Anak muda tadi tak pelik dengan soalan Abu Darda, walaupun Abu Darda belum Islam. Abu Darda ni baru je sembah berhala pagi ni. Cerita kat Madinah, perang Badar kan. Perang Badar berlaku tahun kedua Hijrah. Ni cerita dekat Madinah. So Abu Darda ni maksudnya dia masuk Islam lambat lah. Waktu perang Badar dia belum Islam lagi. Nabi sampai 2 tahun dah, setahun setengah dah, tapi dia tak masuk Islam lagi. Okey, tapi anak muda tadi tak pelik dengan soalan Abu Darda. Sebab apa? Sebab semua orang tahu tentang hubungan saudara yang mengikat antara kedua mereka. Dekat sini terjemahan dia tak kena. Bukan kawan baik. Dia sebut mendengar jawapan itu tenanglah hati Abu Darda, kawan baiknya telah pulang dengan selamat. Bukan kawan baik. Abu Darda dengan Abdullah bin Rawaha ni dua beradik, adik-beradik lain ayah, satu mak. Abu Darda dengan Abdullah bin Rawaha satu mak, ayah lain lah, satu bin Rawaha, dia bin apa tadi? Bin Malik. Jadi ayah lain, mak sama. Jadi maknanya abang dia lah ceritanya. Abdullah bin Rawaha ni abang tiri, abang lain ayah, satu mak. Bukan kawan baik. Jadi dia tanya tentang Abdullah bin Rawaha, sebab mereka tahu bahawasanya Abdullah bin Rawaha dengan Abu Darda ni memang saudara yang sangat rapat zaman jahiliyah. Dan apabila Islam sampai, Abdullah bin Rawaha masuk Islam, Abu Darda tak mau masuk Islam. Jadi walaupun begitu, tapi mereka tetap jadi dua beradik yang sangat rapat. Tak terputus hubungan antara mereka berdua. Dan Abdullah bin Rawaha selalu menziarahi Abu Darda dan selalulah mengajak dia untuk masuk Islam, selalu galakkan dia untuk masuk Islam. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Rawaha seorang yang selalu rasa sedih setiap hari yang berlalu daripada umurnya dalam keadaan Abu Darda masih lagi seorang musyrik. Adik dia sendiri kan, tentulah dia sedih. Dia boleh ajak ramai orang masuk Islam, tapi adik dia sendiri tak masuk Islam lagi. So Abdullah bin Rawaha ni sahabat yang sangat hebat. Abdullah bin Rawaha salah seorang daripada orang yang berbai'ah dengan Nabi SAW dalam bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah. Maksudnya waktu Nabi tak hijrah lagi, Sayyidina Abdullah bin Rawaha ni pergi ke Mekah dari Madinah, masuk Islam. Maknanya dia masuk Islam awal kan? Dia memang seorang yang memang sangat-sangat mencintai Nabi SAW, berjuang mempertahankan Nabi SAW dalam semua peperangan. Abdullah bin Rawaha ni memang pejuang yang hebat, dan beliau salah seorang yang orang bijak pandai di Madinah. Orang Madinah waktu tu tak ramai boleh menulis. Abdullah bin Rawaha salah seorang yang pandai menulis, dan Abdullah bin Rawaha menggunakan kebijaksanaan dia untuk mempertahankan Nabi SAW dengan syair-syair dengan syair-syair memuji baginda SAW. Waktu tu 3 orang je sahabat yang paling hebat dalam bersyair memuji Nabi. Ni qasidah ni 3 orang yang paling hebat sekali. Siapa dia? Sayyidina Ka'ab, Sayyidina Hassan bin Sabit, dan juga ni seorang lagi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Rawaha. So Abdullah bin Rawaha memang seorang yang hebat lah. Dia ditugaskan memang untuk menjawab syair-syair orang kafir yang menghina Nabi SAW. Abdullah bin Rawaha salah seorang yang mempertahankan Nabi dengan syair-syairnya. Jadi bahkan waktu perang Badar tu, Abdullah bin Rawaha pergi perang Badar yang tadi kita sebut, dia antara yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk melaungkan syair, membangkitkan semangat orang Islam. Sebab orang Islam pergi perang Badar dalam keadaan tak bersiap kan, dalam keadaan tak ada senjata, tak ada pedang apa semua. Dia pergi itu sebenarnya nak sekat kafilah dagang, bukan nak pergi perang kan. Sekali tiba-tiba kafilah dagang dapat lari, yang naik adalah pasukan perang
orang Mekah. Jadi dalam keadaan gawat macam tu, yang bangkitkan semangat orang Islam adalah Sayyidina Abdullah bin Rawaha dengan qasidah-qasidah beliau. So, Sayyidina Abdullah bin Rawaha ni memang orang yang hebat, orang yang sangat rapat dengan Nabi SAW. Tapi adik tiri dia sendiri, iaitu Sayyidina Abu Darda, waktu tu belum masuk Islam lagi. Jadi memanglah dia selalu berdakwah, selalu ajak adik dia untuk masuk Islam, kan? Dan dia selalulah galakkan dan juga dia sedih setiap hari yang mana adik dia masih lagi dalam keadaan musyrik. Jadi bila dah tahu kata abang dia selamat, Abu Darda pun sampai dekat kedai dia, dia pun duduk dekat kursi dia, dia pun berurus niaga, dia pun tengok semua, dia arahkan dia punya pekerja-pekerja dia semualah. Dia ni orang kaya lah, maksudnya dia ada kedai yang hebat, ada pekerja-pekerja yang ramai. Dan waktu tu dia tak tahu kata ada satu benda yang berlaku dekat rumah dia. Dia dekat kedai waktu tu, dia tak tahu ada satu benda yang berlaku waktu tu di rumah dia. Waktu tu Abdullah bin Rawaha pergi ke rumah dia. Abdullah bin Rawaha, abang dia ni, pergi ke rumah dia sebenarnya untuk satu urusan, maksudnya nak cari dia lah, nak bincang dengan dia. Tak tahu kata dia dah pergi kedai. Jadi bila sampai dekat rumah, tengok pintu terbuka, dia pun tengok waktu tu ada isteri Abu Darda, Ummu Darda. Ummu Darda ada dekat rumah, dekat kawasan beranda rumah, kawasan luar rumah tu. Lalu dia pun bagi salam, Assalamualaikum ya amatallah. Salam wahai hamba Allah. Waalaikumsalam ya akha Abi Darda. Waalaikumsalam wahai abang Abu Darda. Jadi Abdullah bin Rawaha pun tanya, aina Abu Darda? Mana Abu Darda? Isteri dia pun jawablah, Abu Darda pergi kedai lah, ya, saya pergi balik saya pergi balik. Abdullah bin Rawaha tanya, boleh tak kalau aku masuk? Jadi Ummu Darda jawab, ala rahbi wassa'ah, dengan senang hati. Maknanya masuklah, tak apa lah. Sebab dia pun tahu dah kata abang dia okey je, kan? Jadi masuk, dia pun bagi masuk, dan dia pun biarkanlah Abdullah bin Rawaha dekat rumah, dan isteri ni dia masuklah dekat tempat dapur dia apa semua, kan? Dia buat kerja dia lah, masak ke dengan anak-anak ke apa ke. Jadi waktu tu dia biarkan Abdullah bin Rawaha masuk. Abdullah bin Rawaha masuk, dia masuk mana? Dia masuk dekat bilik Abu Darda, bukan bilik Abu Darda, bilik berhala yang ada dekat rumah Abu Darda. Kan kita sebut tadi, dia letak berhala dia tu dekat tempat paling mulia dekat rumah dia. Jadi maknanya berhala dia pun ada bilik yang khusus, bilik special, bilik VIP. Jadi Abdullah bin Rawaha masuk dekat dalam bilik tu. Lepas tu dia buat apa? Dia bawa keluar parang. Dekat sini terjemah macam mana? Kapak. Dia bawa keluar kapak. Rupanya dia memang ada kapak sekali dekat tangan dia, dekat dalam baju dia. Dia bawa keluar kapak, dia pun pecahkan berhala. Lepas tu dia sebut, ala kullu ma yud'a ma'allahi batil, ala kullu ma yud'a ma'allahi batil. Semua yang disembah selain daripada Allah adalah batil. Jadi bila dah selesai dia hancurkan berhala-berhala tu, dia pun keluar daripada rumah tu. Ummu Darda masuk dalam bilik tu, dia tengok berhala tu, terkejut lah dia pun, kan? Dia pun pukul-pukul pipi dia. Dia kata, ahlakatni ya ibn Rawaha, ahlaktani ya ibn Rawaha, ahlaktani ya ibn Rawaha. Dia kata, hang telah binasakan aku wahai Ibn Rawaha, hang telah celakakan aku wahai Ibn Rawaha. Memang kalau dia sebab berhala paling disayangi oleh suami dia, oleh Abu Darda. Tak lama lepas tu Abu Darda pun balik. Sampai kat rumah, dia tengok isteri dia duduk dekat pintu bilik tu dalam keadaan menangis, menangis dengan suara yang keras, menjerit-jerit menangis. Terpekik terlolong isteri dia menangis, dan nampak isteri dia sangat-sangat takut, dalam keadaan takut sangat dengan suami dia.
Jadi Abu Darda pun tanya, "Ma sya'nuki?" Awaknya. Nah, "Ma sya'nuki?" Qalat, maka isteri dia pun kata, "Abang hang lah Abdullah bin Rawahah mai ke sini, waktu hang tak ada, dan dia telah melakukan kepada berhala ni apa yang hang tengok." Jadi dia pun tengok kat berhala. Sudah berhala dah hancur. Maka ketika itu Abu Darda pun mulalah marah dan dia rasa nak tuntut bela, nak balas. Wa hamma ay yathara lahu, nak balas dendam. Tapi hebatnya Abu Darda ni momen dia dapat hidayah. Dia tunggu Ustaz, tiba-tiba bila emosi dia dah stabil sikit, marah dia dah mula kurang, dia berfikir apa yang berlaku. Dia kata apa? Kalaulah berhala ini ada kebaikan, tentulah berhala ini boleh menghalang keburukan kena pada diri dia sendiri. Kalau berhala ni ada kekuatan, dia boleh defend diri sendiri. Macam Nabi Ibrahim punya dialog dengan orang kafir waktu zaman Nabi Ibrahim kan. Macam tu. Jadi kalaulah berhala ni dia ada kebaikan, mesti begitu. Dalam satu riwayat kata yang sebut benda ni adalah isteri dia. Ada satu riwayat kata isteri dia yang kata gitu. Bila dia tengok berhala tu hancur, isteri dia nak pertahankan diri sebab takut kena marah dengan suami. Jadi isteri dia kata gitu. Dia kata, berhala ni bang, kalau betul lah dia ni baik, mestilah dia boleh pertahankan diri dia daripada dihancurkan oleh Abdullah bin Rawahah. Jadi waktu itu Abu Darda pun terfikir. Dia fikir, jadi dia pun datang ketenangan. Dia terus pergi keluar, jumpa dengan Abdullah bin Rawahah. Dia pergi jumpa Abdullah bin Rawahah bukan untuk balas dendam, tapi mereka berdua berjalan kepada Rasulullah SAW dan mengiklankan ataupun menyatakan masuknya dia kepada agama Allah. Rupanya itulah momen terakhir dia sebelum masuk Islam. Dan dia fakana akhir ahli hayyihi Islam, ay ahla hayyihi Islam. Dia orang terakhir daripada kampung dia yang masuk Islam. Rupa-rupanya masuk kampung kat sini ni, kabilah dia tu lah, kabilah kecil dia. Sebab mereka ni dulu duduk dekat-dekat rumah. Biasanya adik-beradik semua duduk sekali-sekali dekat-dekat. Ni kampung Bani ni, kampung Bani ni, kampung Bani. Bani apa-apa lah, Bani tu maksudnya keluarga lah. Jadi ni kampung keluarga ni, kampung keluarga ni. Nak kata kampung pun macam tak kena. Kampung besar lagi. Dia macam kalau kita berlorong macam tu lah. Lorong keluarga ni, lorong keluarga ni, lorong keluarga ni. Macam tu je lah. Jadi dekat lorong dia tu, di kalangan ahli keluarga dia, Abu Darda ni orang terakhir sekali masuk Islam. Yang lain semua masuk Islam lah. Tapi walaupun dia orang terakhir masuk Islam, tapi dia punya kehebatan dia luar biasa. Bila dia beriman dengan Allah dan Rasul, dia punya keimanan dia luar biasa. Dia sampai disebutkan dekat sini, dia bila beriman dengan Allah, keimanannya mengisi setiap ruang di badannya. Khalaqa kulla dzarratin fi kiyanih, masuk dalam setiap zarah dekat badan dia. Hanya iman tu bukan hanya di mulut dia, setiap zarah badan dia beriman dengan Allah. Dan dia menyesal dengan menyesal yang sungguh-sungguh atas apa yang dia telah terluput, telah terlepas daripada kebaikan. Sebab dia lambat jadi dia pun cover balik. Dia cuba belajar balik apa yang para sahabat yang lain semua dah belajar agama Allah. Dia cuba hafal kitab Allah, Al-Quran. Dia beribadat, takwa dia dahsyat sangat. Sebab dia rasa menyesal. Maknanya lambat ke situ pun ada hikmah. Bila dia lambat, dia rasa dia ketinggalan, maka dia pun pulun. Dia pulun sungguh-sungguh dan bertekad untuk kejar apa yang beliau tertinggal dengan bersungguh-sungguh, tak kenal lelah sepanjang siang dan malam demi mengajar dan menyaingi mereka semua. Beliau terus giat melakukan ibadah umpama orang yang berpaling daripada dunia dan mencari keredaan Allah, mencari ilmu ibarat orang yang kehausan. Beliau sering bersama dengan kitabullah, Quran, dan hafal serta dalami pemahamannya terhadap Al-Quran. Sampailah bila dia sedar perniagaan dia bantutkan kenikmatan ibadat,
menyebabkan dia ketinggalan daripada menyertai majlis ilmu, Abu Darda meninggalkan perniagaannya tanpa ragu dan kesal. Sebab dia kata tak boleh dah, aku berniaga ni memang karut dia, memang tak boleh. Aku kalau berniaga, aku tak boleh pergi mengaji. Jadi dia tinggalkan perniagaan dia. Habis dia tinggalkan perniagaan dia. Bila orang tanya, dia kata apa? Aku ni pedagang sebelum Islam, sebelum zaman aku dengan Rasulullah SAW. Bila aku dah masuk Islam, aku ingin menghimpunkan antara perniagaan dengan ibadah, tapi tak boleh. Jadi aku pun tinggalkan perniagaan, aku hadapkan diri aku kepada ibadah. Demi zat jiwa Abu Darda berada dalam genggamannya, aku tetap tak suka sekalipun memiliki sebuah kedai berdekatan pintu masjid, sehingga aku tak pernah ketinggalan solat berjemaah, dan aku dapat berjual beli sampai setiap hari aku untung 300 dinar. Maknanya dia kata walaupun macam tu, duduk kedai tepi masjid betul-betul, berniaga untung sampai 300 dinar tiap-tiap hari, untung puluh-puluh ribu tiap hari, pun aku tak suka. Sebab apa? Aku tak dapat duduk dengan Nabi SAW. Yalah, orang berniaga kena duduk kat kedai. Jadi waktu solat je lah masuk masjid, lepas solat masuk kedai balik. Padahal kira kalau kita lah, kalau macam tu memang hebat sangat lah, dalam kedai depan masjid untung puluh-puluh ribu tiap hari lepas tu. Mana nak dapat? Kalau kita rasa itulah rezeki paling berkat sekali. Tapi bagi Abu Darda, dia kata aku tak puas hati lagi, sebab aku tak dapat duduk dengan Nabi SAW, nak mengaji dengan baginda. Ini hebatnya Sayyidina Abu Darda. Kemudian beliau pandang orang yang bertanya itu sambil berkata, aku tidak mengatakan bahawa Allah mengharamkan perniagaan, tapi aku lebih suka bila engkau termasuk mereka yang tak pernah dilengahkan oleh perniagaan dan jual beli daripada mengingati Allah Ta'ala. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala puji, perniagaan tidak menyebabkan mereka leka daripada mengingati Allah Ta'ala. Kemudiannya disebutkan Abu Darda bukan sahaja tinggalkan bisnes dia, tetapi dia telah meninggalkan dunia. Dia berpaling daripada perhiasan dunia, keindahan dunia, semua dia tinggalkan. Dia cukup dengan sesuap gandum, biluqmatin, dengan satu suap, khashinatin, dengan sesuatu yang kasar, gandum yang kasar yang dapat kuatkan tubuhnya, dan pakaian yang kasar yang dapat tutup aurat dia. Itu je cukup bagi dia. Maknanya dia tinggal habis dunia. Dan satu malam yang amat dingin, ada satu jemaah singgah dan tumpang di rumah Abu Darda. Abu Darda siapkan makanan yang hangat, tapi tak siapkan selimut. Bila orang nak tidur, dia orang pun duk tengok kiri kanan mana selimut ni. Musim sejuk, dia sejuk, confirm nak selimut. Jadi salah seorang daripada mereka berkata, meh sini aku pergi jumpa Abu Darda, sembang dengan dia. Dan seorang lagi kata, jangan, tosah bercakap dengan Abu Darda lah, tak ada selimut pun tak apalah, kita tidur je lah, tak ada selimut pun. Tapi orang tadi tu dia teruskan juga niat dia nak jumpa Abu Darda. Dia pun berhenti depan pintu Abu Darda. Dia tengok Abu Darda tengah baring, sedangkan isteri dia duduk dekat tepi Abu Darda. Abu Darda pun sebenarnya yang ada cuma baju nipis sahaja dan tak ada selimut langsung. Baju pun baju sahaja nipis. Jadi orang tu pun tanya pada Abu Darda, aku tengok hang pun tidur sama macam kami, tak ada selimut. Mana selimut, tilam, bantal, apa semua dekat rumah? Jadi Abu Darda jawab, kami ni ada rumah dekat sana tu. Rumah ni bukan rumah kami ni, rumah kami kat sana tu. Maknanya dekat akhirat sana. Kami dah kirimkan semua barang kami kat sana. Jadi kalau ada lagi barang kat rumah ni, mesti kami dah kirimkan dah. Kirimkan pada kalian, maksudnya bawa pergi akhirat. Maksudnya disedekah lah. Kalau ada lah selimut lagi kat sini ni, kami akan bagi pada hampa, bagi turun. Maknanya kirim supaya sampai ke akhirat. Jadi barang kat rumah ni semua kami dah kirim ke akhirat. Macam mana nak pindah rumah lah kan.
Dia dah siap nak pindah rumah. Kita nak pindah rumah, barang kita hantar ke rumah baru. Jadi Abu Darda punya cara fikir macam tu. Barang kita ni semua ni buat apa kita tinggal kat sini? Kita nak pindah. Takkan nak tinggal kat sini? Hantarlah, pindahkan. Pakailah mover. Naik lori hantar ke sana. Yang ni dihantar ke mana? Ke akhirat. Itu cara fikir Sayyidina Abu Darda. Jalan yang kami lalu menuju rumah tu ada rintangan yang sulit. Orang yang bawa beban ringan lagi baik daripada orang yang bawa beban berat dalam melewatinya. Oleh itu ingin agar kami hanya bawa beban yang ringan saat melintasinya. Kami ringankan sikit barang. Dia ibaratnya kita kalau nak pindah rumah, kita kalau nak bawa semua barang sekaligus susah. Kita hantar naik lori yang bawa di sana. Jadi kita pindah tu naik kereta kecil dah cukup dah. Bawa barang sikit-sikit je. Kan? Lagi banyak barang kita kena bawa naik kereta lagi payah. Jadi sebanyak-banyak barang tu kita hantar naik lori. Yang pada kita ni yang ringan-ringan ni kan senang, kita nak pindah tu mudah. Jadi macam itulah Abu Darda punya kata-kata. Dan lepas tu pula nak pergi tu pula jalan dia sempit, jalan dia sulit. Payah kalau nak bawa banyak sangat barang. Kalau buat kata Imam Al-Haddad, dia kata banyak perompak pula, banyak penyamun pula jalan. Jadi bahaya kalau kita bawa barang banyak. Macam tu lah. Jadi kita hantar tu siap-siap ke sana. Jadi nanti bila kita pindah, barang kita semua dah ada kat sana dah. Ini analogi yang Abu Darda sebut. Abu Darda, lepas tu dia pun kata dekat orang tadi tu, yang tanya dia tu, tetamu dia tu, afahimta? Faham tak? Tanya. Kawan tu pun jawab, na'am, fahim tu. Ya, aku faham dah. Kan? Jadi saya minta lah. Bahkan Sayyidina Abu Darda ni tuan-tuan, dia disaudarakan dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Dia disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman sendiri antara orang yang pernah tegur dia kerana kesungguhan dia dalam beribadat. Waktu Sayyidina Salman datang rumah dia, dia puasa. Sayyidina Salman kata, buka puasa. Aku bersumpah dengan Allah, hang kena buka puasa. Sumpah dengan Allah Ta'ala suruh kawan tu buka puasa. Sebab dia tahu dah panggil kawan dia ni tiap-tiap hari nak puasa. Hari ni buka puasa sunat. Jadi suruh buka puasa. Lepas tu Sayyidina Salman kata, inna li badanika 'alaika haqq. Pada badan kau pun ada hak ke atas kau. Kau kena kau kena laksanakan, kau kena tunaikan hak ataupun tanggungjawab engkau terhadap badan kau sendiri. Makan. Dah makan, malam bila dah malam tu Sayyidina Salman tidur di rumah Abu Darda. Nak tidur, Abu Darda tak tidur, masih semayang. Sampai Sayyidina Salman yang kata pada dia pula, tidur. Dia kata, tak, aku nak semayang. Tak, Sayyidina Salman kata, tidur. Badan kau ada hak. Bila dah dekat-dekat dengan subuh, baru Sayyidina Salman kejut dia. Sekarang bangun, semayang. Dia semayang. Tapi tuan-tuan tahu dia, esok tu dia pergi mengadu kat Nabi SAW. Dia pergi mengadu kat Nabi SAW. Dia kata, Salman tidur rumah aku semalam, dia kacau aku. Aku nak puasa, dia tak bagi puasa. Aku nak tidur, dia tak bagi tidur. Aku nak semayang malam, dia tak bagi semayang malam, dia suruh aku tidur. Lepas tu apa kata Nabi SAW? Benar apa yang dikatakan oleh Salman, badan engkau pun ada hak ke atas diri engkau. Tunjukkan pada apa? Tunjukkan ceritanya Sayyidina Abu Darda ni seorang yang sangat dahsyat dalam beribadat. Kalau pada kita tak perlu cakap macam tu. Kita ni badan kita dah terlebih hak dah. Terlebih-lebih sangat dah. Tidur banyak, makan banyak. Dah melampau dah kita ni. Susah dah bawa hadis tadi tu kat kita. Hadis tu tak sesuai bawa kita. Bawa kat Sayyidina Abu Darda sesuai. Pada kita, Allah. Itu guna alasan dia nak makan banyak dengan nak tidur banyak. Bila nak tidur banyak kita jawab apa? Nabi pernah kata badan pun ada hak juga. Jadi tidur pun banyak kan. Nak makan banyak pun sebut gitu. Ni Sayyidina Abu Darda memang sesuai lah cerita ni. Okey. Masuk waktu dah. InsyaAllah 3 minit lagi. Okay. Kemudiannya kisah pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Darda ni walaupun dia orang yang kita kata banyak ibadat, makan tak banyak, semua rajin puasa, rajin baca Quran ni,
Tapi dia pejuang yang hebat. Dia berjuang dahsyat. Waktu perang Uhud, sebab perang Uhud dia dah masuk Islam lah. Perang Badar belum masuk Islam kan. Dia masuk Islam betul-betul sejurus selepas perang Badar. Waktu perang Uhud dia dah masuk Islam. Waktu perang Uhud tu dia antara sahabat yang paling banyak mempertahankan Nabi SAW. Sayyidina Abu Darda ni sentiasa berada depan Nabi. Kan orang nak libas pedang pada Nabi SAW, biar kena pada dia. Sayyidina Abu Darda ni memang sangat hebat dalam berjuang. Sampai setiap peperangan dengan Nabi SAW selepas perang Badar, dia ada bersama dengan Nabi. Sayyidina Abu Darda sampai Rasulullah wafat. Kan? Dan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar nak lantik Abu Darda jadi gubernur dekat Syam. Tapi Abu Darda tolak. Kan? Tak mau. Sebab apa? Sebab dia risau. Kawasan Syam ni kawasan kaya. Syam ni terkenal dengan hasil bumi yang sangat dahsyat. Jadi siapa jadi gubernur dekat situ ni, gubernur yang diuji dengan kekayaan duniawi. Syam. Dia bukan macam Madinah. Madinah ni dia punya tanaman apa semua tu bukanlah subur sangat. Dia ada pokok kurma lah, itu je lah. Itu pun kadang jadi, kadang tak jadi. Dia beza dengan Syam. Syam ni memang hasil mahsul dia sangat-sangat banyak. Lain dengan tempat-tempat lain. Jadi Sayyidina Abu Darda tolak. Sayyidina Abu Darda tolak mula-mula. Kemudiannya Sayyidina Abu Darda kata apa? Kalau kamu nak aku pergi sana untuk ajarkan mereka kitabullah dan sunnah Nabi SAW, jadi imam, aku pergi. Jadi gubernur jangan. Jadi tu boleh. Memang sebab dia selayaknya lah. Sebab Abu Darda ni memang orang yang sangat alim. Dia sangat alim. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar kata, dua orang yang paling berakal di kalangan sahabat Nabi SAW, maksudnya yang mempunyai kebijaksanaan yang sangat dahsyat di kalangan sahabat Nabi, dia kata ada dua orang. Seorang Muaz, seorang lagi Abu Darda. Sayyidina Muaz kita kenal, dia memang seorang yang sangat hebat, alim di kalangan para sahabat. Memang Nabi sendiri menyaksikan Sayyidina Muaz adalah seorang yang paling faham tentang hukum hakam halal dan haram. Sayyidina Muaz belajar satu bahasa tak sampai seminggu, boleh bercakap dalam bahasa asing. Bayangkan kebijaksanaan Sayyidina Muaz kan? Tak sampai seminggu boleh belajar satu bahasa. Kita bertahun-tahun belajar satu bahasa tak lepas-lepas lagi. Okey. Sayyidina Muaz dan juga Sayyidina Abu Darda. Dua orang ni kata Sayyidina Ibn Umar orang yang paling bijak sekali di kalangan para sahabat. Sayyidina Abu Darda bila nak dihantar oleh Sayyidina Umar ke Syam, dia kata kalau minta aku mengajar, aku boleh. Nak jadi gubernur, sorry, aku tak akan ambil. Ya? Kita berhenti dulu kat sini insya-Allah untuk azan insya-Allah. Azan, lepas azan kita sambung sikit insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Sambung sikit insya-Allah. Jadi bila Sayyidina Umar setuju, maka Sayyidina Abu Darda pun pindah ke Syam. Bila disampai di Damsyik ibu kota kepada Syam lah. Ni Damsyik di Syria. Sampai di sana dia jumpa penduduknya dalam keadaan hidup dalam keadaan mewah. Jadi dia terkejut tengok, oi, mewah orang sini. Dia pun seru orang ramai supaya datang ke masjid. Orang pun pakat pergilah ke masjid sebab Sayyidina Abu Darda yang seru, sahabat Nabi. Jadi orang pun semua jumpa dia di masjid. Sampai orang dah berkumpul di masjid, dia pun berdiri depan semua orang. Dia pun berkata, wahai penduduk Damsyik, kalian adalah saudara-saudara seagama, jiran kami, penolong ke atas musuh. Wahai penduduk Damsyik, apa yang buat kalian tak dapat mencintaiku dan menerima nasihat aku, sedangkan aku tak minta apa-apa pun daripada kalian. Dan nasihat aku untuk kalian, manakala keperluan aku bukan atas kalian. Maknanya bukan apa yang kena bayar aku. Maknanya dia mulakan nasihatnya macam tu. Aku tak ada kepentingan pada hampa semua. Macam tu dah kiranya. Apa yang menyebabkan kalian tak mau dengar nasihat aku? Bukan dia orang tak nak dengar, tapi sebelum dia nasihat, dia cerita benda tu dulu supaya buka dulu minda. Kenapa tak nak dengar nasihat aku? Aku bagi nasihat ni, aku tak nak minta satu sen pun daripada hampa. Macam tu. Yang bagi aku ni, keperluan aku ni bukan hampa. Okey, lepas tu dia kata, aku dapati para ulama kalian dah tak ada, tapi kalian tak mau belajar. Orang yang jahil jika dengan kalian tidak belajar. Aku melihat kalian mengejar-ngejar perkara-perkara yang Allah Ta'ala dah jamin untuk kalian, dan kalian meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Maksudnya rezeki ni Allah dah jamin, yang itu yang kalian pulut. Apa yang Allah suruh tak buat pula, sedangkan yang Allah dah jamin, yang itu pula kau cari. Okay, lepas tu, mali arakum tajma'un ma la ta'kulun. Apa salah aku tengok kalian ni mengumpulkan apa yang kalian pun tak boleh makan. Maksudnya kumpul makanan banyak, bukan boleh makan semua pun. Satu hari mati juga. Macam tu juga watabnuna ma la taskunun. Kalian membina apa yang kalian pun tak boleh nak duduk. Maksudnya mati juga nanti. Kan kita sibuk fikirkan tentang rumah kita kan. Akhirnya kita akan tinggalkan juga rumah. Bukan selama-lamanya kita nak duduk rumah tu. Jadi kalian membina apa yang kalian pun tak boleh duduk. Yang duduk betul-betul nanti dalam kubur, bukan ke rumah tu. Wa tabnun ma la taskunun wa tu'ammilun ma la tablughun. Kalian bercita-cita, berangan-angan apa yang kalian pun memang takkan dapat. Berangan nak tu, berangan nak ni, kan? Macam berangan nak hidup selama-lamanya seolah-olah. Memang tak boleh pun. Laqad jama'atil aqwamul lati qablakum wa ammalat. Kaum-kaum sebelum daripada kalian dah mengumpulkan dan dah berangan-angan macam-macam dah, tapi mereka semuanya habis hancur. Iaitu contohnya kaum Ad, wahai penduduk Damsyik. Mereka semua ni telah diperdaya dengan mereka punya angan-angan, tetapi akhirnya rumah mereka adalah kubur. Kubur yang menjadi rumah mereka. Inilah dia penduduk Ad, wahai ahli Damsyik. Mereka telah memenuhi bumi dengan harta dan anak-anak. Tetapi lalu siapa yang mahu membeli seluruh peninggalan kaum Ad daripada aku dengan harga 2 dirham? Maksudnya apa? Kekayaan mereka yang dulu-dulu tu selama-lamanya Allah kali, akhirnya mereka pun hancur, masuk dalam tanah, dalam kubur. Ada siapa nak beli daripada aku 2 dirham yang dalam kubur? Yang kata tak ada nilai dah sekarang ni. Tak ada nilai dah. Ampun kalau fikir macam-macam tu semua. Kaum Ad tu dulu macam tu lah. Dia habisnya tu, tak ada apa, tak ada nilai dah ni. Kemudiannya, maka semua manusia yang hadir menangis, sehingga esakkan tangisan mereka dapat didengari di luar masjid. Sejak itu Abu Darda memimpin majlis mereka di Damsyik. Ini cara Abu Darda punya cara dakwah.
Kan, dia masuk-masuk dipukul dulu. Kan, sampai orang semua rasa nangis semua. Lepas daripada itu semua akan hadir kuliah-kuliah beliau di Damsyik. Beliau mundar-mandir di pasar menjawab pertanyaan orang ramai. Orang semua dah kenal Abu Darda. Mengajar orang yang tidak mengerti, mengingatkan orang yang lalai. Abu Darda manfaatkan setiap peluang dan kesempatan yang dimilikinya. Satu kali Abu Darda mendapati sekumpulan orang sedang kumpul cerca satu orang. Abu Darda datang tanya, "Ni apa jadi ni?" Apa jawab, "Ini orang ni dah buat dosa besar." Jadi Abu Darda kata, "Ada apa kalian lakukan kalau orang ni masuk dalam telaga, masuk dalam perigi? Adakah kalian akan mengeluarkan dia daripada perigi?" Maka mereka pun jawab, "Bala, tentu sekali." Lalu Abu Darda kata, "La tasubbuh, jangan cela dia, wala tadribu, jangan pukul dia. Wa innama izuhu, bagi peringatan pada dia, wa basiruhu, bagi dia nampak, dan pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian daripada melakukan dosa dia." Daripada duk cela orang buat dosa, baik hampa selamatkan dia, bagi nasihat dia, dan syukur pada Allah hampa tak buat dosa yang sama. Jadi orang ramai pun tanya, "Afala tubghidu?" Tak marah ke dia, tak benci ke pada orang tu? Hang tak benci ke dia ni buat dosa banyak ni? Tak benci ke dia? Jadi saya nak Abu Darda jawab, "Aku hanya memusuhi perbuatannya. Innama ubghidu fi'lahu." Aku memusuhi perbuatannya. Fa idza tarakahu fa huwa akhi. Apabila dia meninggalkan perbuatan itu, dia adalah saudara aku. Jadi dia pun ambil ataupun pegang orang yang buat dosa tadi itu. Orang tu pun menangis dan orang itu pun mengatakan taubatnya, mengiklankan taubatnya, memberitahu tentang taubatnya. Maknanya orang itu pun bertaubat bila dengar apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Darda. Contoh yang lain pula, cerita yang lain. Ada seorang anak muda datang jumpa Abu Darda. Dia kata, "Ausini ya sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bagi nasihat padaku, wahai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda berkata, "Ya bunayya, wahai anak yang disayangi, udhkurillaha fis sarra." Ingatlah Allah ketika mana senang. Yadhkurka fid dharra. Allah akan ingat engkau ketika susah. Ya bunayya kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatah. Jadilah engkau orang yang berilmu, ataupun orang yang menuntut ilmu, ataupun orang yang mendengar. Janganlah jadi orang yang keempat, maka engkau akan binasa. Maksudnya mengaji pun tidak, mengajar pun tidak, mendengar pun tidak. Kau akan binasa. Wahai anak kesayanganku, jadikanlah masjid sebagai rumahmu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Al-masajidu baitu kulli taqi." Masjid-masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan Allah Ta'ala telah menjamin bagi siapa yang menjadikan masjid sebagai rumah-rumah mereka, Allah menjamin kelapangan untuknya, rahmat, serta dapat berjalan di atas titian sirat kepada redha Allah Azza wa Jalla. Itu dah contoh cara Sayyidina Abu Darda menasihati anak muda. Kemudiannya kisah yang lain pula. Ada orang-orang muda duduk melepak dekat tepi jalan, bersembang, tengok orang jalan, macam budak-muda sampai zaman sekarang. Ini cerita zaman sahabat sampai zaman sekarang. Budak muda biasa saja lepak tepi jalan, bersembang, tengok orang mundar-mandir, tengok orang jalan. Tengok lepas tu komen, tengok lepas tu komen, kan? Bersembang. Jadi melepak ni dah ada daripada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dibuat oleh Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Darda pun pergi jumpa mereka. Sayyidina Abu Darda kata, "Wahai anak yang disayangi, tempat duduk seorang Muslim adalah di rumah dia, yang mana dia boleh tahan diri dia dan tahan pandangan dia. Jadi mata dia tak perlu nak tengok orang sana sini. Tempat duduk dia adalah rumah dia. Janganlah kalian duduk dekat pasar-pasar, kerana benda ni akan melalaikan dan akan menipu daya kalian." Jadi maknanya
Sayyidina Abu Darda nasihat pada orang yang melipat untuk balik rumah. Dia kata sebab duduk kat sini ni apa akan terpedaya, tertipu. Baik duduk rumah, jiwa selamat, mata pun selamat. Kemudiannya apabila Sayyidina Abu Darda berada di Damsyik, ba'atha ilaihi waliyuha Muawiyah ibn Abi Sufyan. Muawiyah ibn Abi Sufyan, waktu tu Muawiyah ni dia gubernur Damsyik. Sayyidina Muawiyah dilantik menjadi gubernur Damsyik. Jadi Sayyidina Muawiyah diantar seorang utusan untuk pinang putri Abu Darda. Putri Abu Darda ni nama dia siapa? Darda. Abu Darda, bapa Darda kan. Darda tu anak dia lah, anak perempuan dia. Jadi Muawiyah pinang anak dia yang nama Darda untuk anak Muawiyah yang namanya Yazid. Yazid ni yang menjadi khalifah kemudiannya. Jadi dia ni anak kepada Muawiyah, bukan calang-calang orang ni. So dia pinang Darda untuk anak lelaki dia nama Yazid. Lalu Sayyidina Abu Darda tolak, tak mau nikahkan dengan Yazid. Bahkan Abu Darda kahwinkan anak dia dengan satu orang yang biasa-biasa sahaja, tapi dia redha agama dan akhlaknya. Jadi berita ni tersebar, viral. Zaman tu punya viral lah. Orang pun kata apa? Orang kata Yazid bin Muawiyah pinang putri Abu Darda, tapi Abu Darda tolak, Abu Darda kahwinkan dengan orang biasa. Kan orang pun dah mula cerita, mulut orang kan, mulalah bercakap macam tu. Macam zaman sekarang ni lah. Memanglah macam-macam orang nak bercakap bersama orang lain. Bukan pinang anak dia pun. Tapi dia nak cerita juga. Jadi ada orang pergi tanya Sayyidina Abu Darda, tanya dia kenapa dia buat begitu. Maka Sayyidina Abu Darda pun jawab, apa yang engkau bayangkan apabila Darda berdiri di depannya terdapat ramai dayang yang melayan dia. Dia dapati dirinya berada dalam istana yang setiap mata rasa ingin mendapat kenikmatannya. Lalu jika dia sudah seperti itu, bagaimana agamanya? Itu je dia jawab. Dia kata kalau dia dah dapat duduk dekat istana, punya banyak dayang, punya banyak harta benda, apa agaknya jadi pada agama dia? Yang itu aku tak nak. Aku tak nak sebab aku nak selamatkan agama anak aku. Itu jawapan dia. Waktu dia duduk di negeri Syam juga, Sayyidina Umar bin Khattab pernah datang ke rumah beliau. Sayyidina Umar pergi ke Syam, dia nak cek dia punya gubernur dia dan sebagainya. Dia pergi ke rumah Abu Darda. Dia nak tengok apa cerita Abu Darda ni. Sampai kat rumah Abu Darda, waktu tu malam. Sayyidina Umar buka pintu rumah Abu Darda, rumah tu tak berkunci. Sayyidina Umar masuk dalam rumah tak berlampu. Dia ingat tak ada orang kan, apa benda ni, kenapa gelap sangat. Jadi Sayyidina Umar masuk, tengok Abu Darda bawa perasan, kata, "Ui, ini siapa ni? Ini Umar ni yang datang." Dia boleh nampak lah dalam gelap tu, boleh lah tengok-tengok, ini sahabat aku ni, Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi dia pun terus berdiri sambut Sayyidina Umar. Dia sambut, tak apa lagi, dia bersembang dengan Sayyidina Umar dalam keadaan gelap. Dalam keadaan gelap tu dalam rumah tu bersembang ahlan wa sahlan kan. Sayyidina Umar datang dari Madinah tu, khalifah yang datang ni kan. Sayyidina Umar waktu tu khalifah kan. Ini cuba bayangkan yang di Pertuan Agong datang rumah, dia datang bersembang dalam gelap kan. Jadi lepas tu dia pun persilakan Sayyidina Umar duduk tu bersembang dalam gelap tu, duduk sembang. Lepas tu Sayyidina Umar pun dia pegang lantai tu, dia tak apa benda lah, kapet Abu Darda ni dalam gelap kan. Dia pegang, dia kata, ini bukan kapet, tempat dia bagi aku duduk ni pelana binatang, pelana kan? Tempat duduk dekat atas kuda atau atas unta tu kan. Itu yang dia bagi aku duduk ni atas tu. Lepas tu dia pun dah tidur, tempat tidur. Tempat tidur tengok raba-raba, bukan ada kapet, bukan ada tilam, yang ada hanyalah pasir saja, butiran pasir.
Maksudnya rumah dia tanah lah. Ya, tak ada apa langsung. Dia pun tengok selimut yang Abu Darda ada. Selimut yang ada hanyalah kain nipis. Tuan-tuan, Damsyik ni sejuk kan? Sejuk sungguh-sungguh. Musim sejuk dia tu, salji turun lepas kan? Beku tau. Ni bukan cerita sejuk sikit-sikit ni, bukan sejuk aircon kita ni. Dia sejuk sungguh-sungguh ni. Dia ada kain nipis. Sayyidina Umar pun kata pada dia, tanya pada dia, moga Allah merahmati engkau. Bukankah aku sudah mudahkan beban hidup engkau? Bukankah aku telah kirimkan nafkah untuk engkau? Kan kita dah sebut tadi Sayyidina Umar yang hantar Abu Darda pergi mengajar di Damsyik. Dia ni utusan daripada raja untuk mengajar di Damsyik. So tentulah Sayyidina Umar bagi duit sekali untuk dia, bagi upah kat dia. Tiap-tiap bulan ada duit, ada gaji. Gaji daripada khalifah. Tentulah gaji yang besar khalifah bagi pada dia. Bukan kecil-kecil khalifah bagi gaji. Jadi Abu Darda jawab, kau ingat tak wahai Umar sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW? Sayyidina Umar jawab, wa ma huwa? Hadis apa tu? Sayyidina Abu Darda kata, bukankah baginda telah bersabda, liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadi rakibin. Hendaklah kecukupan seseorang daripada harta kalian di dunia ini seperti mana bekalan orang yang menunggak, maknanya bekalan orang yang nak bermusafir. Jadi Sayyidina Umar pun kata benar, bala. Sayyidina Abu Darda tanya balik, famadza fa'alna ba'dahu ya Umar? Jadi apa yang kita dah lakukan selepas baginda wahai Umar? Waktu tu Sayyidina Umar mendengar, terus Sayyidina Umar menangis dan Abu Darda juga menangis. Kedua-dua mereka bernangis sampailah terbit fajar, sampai subuh menangis dua sahabat Nabi SAW yang mulia ini, kerana mengingati pada perkara ini. Jadi senang ceritanya, kita bila dengar cerita-cerita Sayyidina Abu Darda ni mengingatkan kita tentang betapa beliau memang tidak teringin langsung kepada dunia, bahkan betul-betul melakukan apa yang Rasulullah SAW ajar mereka. Dan Sayyidina Abu Darda mengajar di Damsyik, mengajar, mengingatkan mereka tentang Quran dan sunnah Nabi SAW sampailah meninggal dunia. Waktu dia dah nak meninggal, orang pun tanya dia, apa yang kau mengadu, apa yang kau risaukan sangat? Dia kata, dosa aku banyak. Ni hebat sahabat Nabi. Dia orang pun kata, habis kau nak apa? Dia pun jawab, aku nakkan keampunan Tuhan aku. Kemudiannya dia pun kata dekat orang sekeliling dia kata, ajarkan aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia yang minta orang talqin dengan dia tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia pun ulang-ulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampailah dia meninggal dunia. Beliau meninggal dunia rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan mudah-mudahan Allah menurunkan kita manfaat dengan beliau dan dengan apa yang kita baca pada malam ini di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Cukup setakat itu insya-Allah untuk malam ini, dan pukul 9 suku pun. Jadi tementang saya tak payah kejar flight malam ni. Jadi lajak sikit lah. Biasa sebelum pukul 9 kena berhenti sungguh-sungguh sebab tak takut pilot tinggal kita. Hari ni saya sendiri jadi pilot, jadi itu yang jadi boleh lajak sikit tu. Apa pun tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, apa pun bila kita sebut tentang sahabat Nabi SAW ni semua untuk jadi pengajaran bagi kita. Bukanlah bermakna lepas daripada ni tuan-tuan semua jadi Abu Darda ke. Saya pun tak harap lah ada jadi itu. Cuma untuk kita menghargai dan memuliakan hebatnya para sahabat Nabi SAW ini, dan juga supaya mindset kita boleh perbetulkan. Dari sudut kita tidak lagi melihat dunia ni segala-galanya, harta benda dunia ni segala-galanya, supaya kita tidak menjadikan dunia ini di dalam hati kita. Biarlah dunia itu di tangan kita, bukan di hati kita. Kita tak jadi macam Abu Darda tolak dunia dengan hati dan tangan. Tapi yang paling penting adalah jadilah orang yang menolak dunia dengan hatinya. Hati itu jangan dimasuki oleh dunia sampai teringin sangat dengan segala kesenangan duniawi.
Dan mudah-mudahan baki lagi 8 malam daripada bulan Zulhijjah ini, dan malam ni malam yang kedua dah. Jadi baki lagi 8 malam daripada bulan Zulhijjah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan mereka yang mendapat kebaikan, mendapat keberkatan daripada hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini. A'zamu ayyami dunia, ataupun afdalu ayyami dunia, sebaik-baik hari di dunia ini 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Cukup setakat itu untuk malam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita ilmu yang bermanfaat dan manfaatkan kita dengan ilmu yang kita perolehi. Minggu depan puasa Arafah jangan tinggal, kan? Puasa sebanyak-banyaknya, seboleh-bolehnya, tapi paling tidak jangan tinggalkan puasa Arafah. Puasa sunat paling mulia dalam setahun, dan dalam setahun tak ada puasa sunat lebih baik daripada puasa sunat hari Arafah. Jadi jangan tinggal benda ni. Biar satu keluarga semua sekali puasa pada hari Arafah, kecuali mereka yang uzur dan kecuali kanak-kanak. Lain daripada tu, siapa boleh puasa semua kena puasa, seolah-olah wajib dalam keluarga kita, dan puasa 9 Zulhijjah tu. Dan tu je lah kot. Dan juga ni doakan kalau saya mudah-mudahan dapat pergi haji tahun ni, insya-Allah bawa jemaah. Mudah-mudahan dapat haji yang mabrur dan sa'i yang masykur, amalan yang diterima, dosa yang diampunkan, dan perniagaan yang tak akan rugi. Begitu juga pada semua jemaah-jemaah haji yang ada, yang telah pergi ke sana dan juga yang akan pergi. Dan di belakang sana ada perfume yang saya bawa. Hari tu ada yang minta perfume, saya jual banyak ni di KL je, ejen Penang tak ada. Jadi perfume Al-Jufri tu ada 3 bau, boleh dapat kat belakang sana, insya-Allah. Harganya insya-Allah harga yang istimewa, maknanya bukan harga yang biasa dijual di pasaran ataupun di internet sekalipun. Okay, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tina rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.